Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid keempat, muka surat 549. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين صدق الله العظيم. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke satu daerah yang tak dikenali, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu sahaja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tapi masukkanlah dia ke dasar perigi supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak buat demikian. Jadi dalam ayat ini, kata Al-Imam Ibn Jauzi yang tafsirnya Zadul Masir, ini merupakan satu benda yang ajaib, yang pelik. Iaitulah mereka ni telah merasakan bahawa mereka melakukan dosa, mereka melakukan satu jenayah, maka dengan sebab itu mereka berkata, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ini merujuk kepada dua perkara. Min ba'di Yusuf salihin. Ini menunjukkan bahawa nanti kalau dah Yusuf telah pun kita tamatkan riwayatnya, kita dah campak dia dah mati ke, nanti kita bertaubat lah. Ini kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ataupun yang kedua, wathani yasluhu halukum inda abikum. Nanti kalau Yusuf telah pun tiada di sisi ayah, dia sudah pun hilang, kita dah jelaskan apa berlaku pada Yusuf, tentulah ayah akan menerima kita dengan sebaiknya. Keadaan kita tentu akan menjadi lebih baik daripada sebelum ni. Dalam keadaan kita hidup ni, kebencian kepada beliau ada depan mata. Lepas ni kalau Yusuf dah tak ada, keadaan kita jadi lebih baik. Ini dua maksud kepada ayat wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Tapi yang jelasnya, pendapat pertama lebih kuat, itu pandangan Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa ini keazaman. Ini satu nukta ajibah, satu poin yang sangat menarik. Wa huwa annahum azamu ala taubati qabla zanbi. Jadi mereka telah pun berazam untuk bertaubat sebelum melakukan dosa. Seolah-olah melakukan dosa itu telah dirancang, dan sebelum melakukan dosa itu dah ada plan untuk bertaubat kepada Allah SWT. Jadi dari satu sudut bagus dalam perkara itu, bahawasanya mukmin perlu sedar tentang kewajipan bertaubat. Tapi yang salahnya dia melakukan dosa kat sini dan seolah-olah meyakini dengan taubatnya itu pasti akan diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Jadi apabila mereka telah pun berijma', bermesyuarat ni tadi, dan keluarlah keputusan bahawasanya akan membunuh Yusuf ini, tiba-tiba muncul satu pendapat yang lain. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Tiba-tiba keluarlah pendapat daripada seorang. Siapakah orang itu? Para ulama tafsir menyebut namanya, contohnya Imam Qurtubi, Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ibn Jauzi. Sama ada dia merujuk kepada Yahuda ataupun Yahuda. Dalam tafsir lain mengatakan namanya Yahuda. Yang dalam tafsir lain menyebut perkataan Yahuda bidzal. Zal dengan dal ni samalah, tuan-tuan. Jadi Yahuda ataupun Yahuda inilah asas kepada perkataan Yahudi itu sendiri, kerana ini merujuk kepada mendapat hidayah daripada Allah sebenarnya. Seperti kita dalam bahasa Melayu, contohnya Mahdi, Abdul Hadi, ini adalah maksudnya merujuk kepada mendapat hidayah daripada Allah. Ataupun yang kedua mengatakan daripada Wahab bin Munabbih bahawa, dan juga As-Suddi, Muqatil, yang kedua mengatakan itu namanya Syam'un, yang ketiga mengatakan namanya Rubil. Ini adalah nama-nama anak-anak Nabi Yaqub yang telah kita sebutkan sebelum ini. Ini pendapat Qatadah Ibn Ishaq. Jadi siapa saja, seperti yang telah kita pelajari, nama-nama ni tak penting. Yang penting dalam keadaan kesilapan dan juga ketakutan, buat jahat ini bukan perkara mudah, tuan-tuan. Seorang nak mencuri, seorang nak melakukan perkara yang haram, dalam hatinya, dalam kelibat dirinya tentu ada perasaan perkara ini berdosa, tak patut aku lakukan. Itu namanya fitrah. Jadi bila timbul konspirasi idea untuk memudaratkan Yusuf ini, lalu dibantah secara lembut oleh seorang daripada mereka, janganlah kamu membunuh Yusuf, tapi cukuplah kita mencampakkannya dalam perigi ghayabatil jub,
Ini dia sudut bahasa Arab bila menyebut perkataan ghayabat, ay zulumatuhu, dia perkataan riyab. Ini merujuk kepada riyab berarti tempat yang jauh, ghuyub, qa'rihi, ini tempat dasar kepada perigi ini. Faja'ala kullu minhu ghiyabah. Jadi dalam ayat ini riyab yang disebut oleh Allah SWT dan dibaca dengan berbagai-bagai wajah. Antaranya yang kita sebutkan di sini, campaklah di dalam ghayabatil jub, campaklah di tempat yang dalam gua. Perigi yang dimaksudkan ni seperti disebut oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Ibn Jauzi, dia terletak di Ardil Urdun, dia terletak di Jordan. Ataupun pendapat yang lain mengatakan dia terdapat tempat ini, perigi yang dimaksudkan ini terletak di Baitul Maqdis. Jadi geografi Al-Quran seperti kita faham, Ardu Kan'an, tempat Nabi Yusuf dan keluarganya ini sebelum mereka masuk ke Mesir, memang inilah tempatnya. Kan'an dimaksudkan merupakan kawasan negara Syam yang merangkumi Jordan, Baitul Maqdis, inilah areanya. Yang mana kedudukannya seperti yang disebut, jaraknya lebih kurang 3 farasikh. Satu farasikh ni lebih kurang dalam 1,500 meter. Maknanya kedudukan daripada rumah Nabi Yaqub ini ketika dicampaknya Nabi Yusuf ini berada dalam jarak lebih kurang 4 hingga 5 kilometer dari rumah mereka. Baik, muslim-musliman rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi kesepakatan yang mereka diskusikan itu mereka kena lakukan. Rupanya mereka sepakat bahawa cinta ayah yang sangat besar itu hanya tumpah kepada Yusuf. Malah Bunyamin punya kecintaan ayah kepada Bunyamin tidaklah sehebat cintanya ayah kepada Yusuf sebenarnya, seperti disebut oleh Ibn Arafah. Bahkan penumpuan kasih sayang ayah sepenuhnya pada Yusuf tambahan kerana mimpi yang telah pun kita bincangkan dalam kuliah yang terdahulu. Jadi ini merupakan satu dosa. Tapi bila mereka mengatakan tak apa, wa takunu min ba'dihi qauman salihin, tak apa nanti kita ni anak Nabi kan. Tentulah Allah ni Maha Pengampun. Setiap kali mereka melakukan dosa, mereka akan berfikir dia satu benda yang malang, musibah. Tapi dalam hati itu terus dipanjat rasa tak apa, ada peluang untuk bertaubat, jangan bimbang. Yang penting kita melepaskan diri kita daripada Yusuf ni. Jadi seperti yang telah pun kita bincangkan, kalau maksud kita ni kata abang yang berkenaan sama Robil ataupun Masya'un ataupun Yahuza yang telah kita bincangkan. Jadi agaknya si abang ini berkata, kalau maksud kita hanya untuk dapat perhatian ayah, janganlah sampai bunuh Yusuf. Ini terlalu kejam. Dosanya besar. Tapi madailah kita campakkan dia ke dasar perigi. Dengan demikian tujuan kita tercapai, Yusuf pun tak mati. Mana tahu nanti dia akan dipungut oleh sesiapa orang yang lalu. Nanti mereka akan baunya jauh dan menjualnya kepada, lalu pada waktu itu ayah dah tak ingat kepada Yusuf. Ini mintaan abang yang agak waras itu. Memang tak waras lah semuanya tuan-tuan. Tapi inilah yang paling lembut. Bahkan dalam kita tafsir mengatakan bahawa Yahuza ataupun Syam'un ataupun Robil ini maksudkan ini. Walaupun Yusuf telah dicampak ke dalam pergi, kemudian nanti kita akan baca kisahnya. Maka dia tetap menghantar makanan kepada si adik. Ada lagi sedikit rasa kasihan belas dalam dirinya. Jadi tidak ada jelaskan oleh ayat ini siapa yang mencegah pembunuhan Yusuf ataupun mengusulkan pembuangannya, walaupun namanya dinyatakan tadi. Ini kebiasaan Quran tidak menyebut nama pelaku yang berkenaan secara detail supaya perhatian kita adalah tertumpu kepada usul yang dibawa oleh Quran. Ini uslub Al-Quran. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah di sini, ini pemilihan perkataan kisah ni memang rare tuan-tuan hati dan dikasih sekalian. Nanti kita akan lihat penggunaan perkataannya pun sangat unik. Ia perkataan bahasa Arab yang sangat tinggi standardnya dan jarang-jarang digunakan. Kerana pendekatan Hasan Al-Qasas yang dibawakan oleh Yusuf ini, dia bukan saja membawa kita kisah yang agaknya bagi setengah orang, ya Allah betul ke berlaku demikian, aku beriman dengan Al-Quran, tapi sanggup ke adik-beradik buat begini? Maka oleh kerana perkara ni pelik boleh berlaku demikian, maka penggunaan Al-Quran pun, usul pemilihan perkataannya pun pelik dan juga hebat tuan-tuan dan hati dan dikasihkan. Ia ajib dan daqiq. Ajibnya berarti ajaib pemilihan perkataan tersebut, dan daqiq dan halus maksud yang dikehendakinya. Jadi perkataan ghaib ini, ghayabatil jub ini, kalau kita belajar bahasa Arab menuju kepada dasar yang paling dalam. Kalau sebut ilmu ghaib, ilmu yang tak nampak. Mana pergi fulan, guyub, hilang. Salatul ghaib, kita sembahyang jenazah yang kita tak tahu meninggal dunia di mana-mana. Ghaib maknanya benda yang kita tak nampak lah. Jadi perigi itu punya dalamnya ditolak masuk ke dalam itu, memang tak nampak langsung dah kelibatnya. Ini sudah tentulah dah dikaji oleh abang-abang ini bahawa ini tempat yang paling sesuai. Artinya kalau dia jatuh, memang tak ada siapa pun yang tahu ada siapa manusia dalamnya. Menjerit pun tak ada siapa yang mendengar. Jadi
Inilah sebahagian daripada ulama menjelaskan bahawa perigi yang mereka inginkanlah tidak terlalu dalam dan tak terlalu tersembunyi, kerana maksud mereka melemparkan itu tanpa menyebabkan kematian ataupun hancur tubuh badan. Dalam tafsir Ibn Jauzi menceritakan bahawa dalam perjalanan pergi Nabi Yusuf bersama abang-abangnya, dalam perjalanan itu lagi telah berlaku pembulian. Dipukulnya Yusuf, ditolaknya, ditendangnya, dihempapnya, dipukulnya sampai ia luka-luka. Bahawa Yusuf AS ni seperti dibawakan dalam sifir takwin, kisah daripada Taurat, yang menceritakan bahawa dalam perjalanan itu lagi telah pun dianiayanya budak ini, yang pada waktu itu sama ada disebut usianya 12 tahun ke, ataupun dalam usia 18 tahun ke, ataupun dalam usia muda daripada itu ke. Jadi dengan keadaan yang berlaku menunjukkan bahawa si abang ni memang dalam hati mereka ada sedikit rahmat, tak dinafikan, tapi memang tidak mahu melihat lagi Yusuf ada di situ. Kemudian Allah menggunakan perkataan as-sayyarah. Sayyarah ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia merupakan isim alah yang merujuk kepada sara, yasiru. Jadi kata ini kalau dalam bahasa Arab lama dia merujuk kepada satu kelompok yang berjalan kafilah. Tapi dalam penggunaan pengembangan bahasa pada waktu ini merujuk pada kereta lah. Jadi tentulah zaman dahulu tak ada kereta, tapi maksudnya itu kumpulan manusia yang dalam perjalanan untuk berdagang ataupun untuk satu-satu tujuan. Jadi boleh kita lihat dalam ayat yang digunakan di sini bahawa seolah-olah in kuntum fa'ilin, kata Ibn Arafah dalam tafsirnya, bila digunakan perkataan in kuntum fa'ilin merujuk kepada kata-kata ini mungkin berlaku daripada sebahagian mereka yang nak mengatakan kalau kamu nak lakukan juga, kalau kamu fa'ilin ilqa'ahu fi ghayabatil jub li'anna ikhrajahu an abihi. Ini kata-kata yang merujuk kepada simpati oleh seseorang ini. Kalau nak buat pun tak apalah, kita terpaksa buat pun, kita masukkan dia ke dalam perigi, kita tolak dia tu ke dalam perigi ini, dan seolah-olah masih ada lagi perasaan di situ, simpati, kasihan, tetapi oleh kerana nafsu dan juga syahwat dan juga rasa kebencian yang ada dalam diri ini menyuruh juga, mengheret mereka juga untuk melakukan buatan tersebut. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, dalam tafsir Ibn Katsir kalau kita lihat, iaitu penggunaan yang disebut oleh Allah di sini, yaltaqithu ba'du sayyarah, supaya dia dipungut oleh sebahagian musafir, dia dikutip, diambil. Setengah riwayat mengatakan seolah ada aktiviti lagi selepas itu. Selepas mereka pulang, nanti kita akan lihat bagaimana mereka mengatakan kepada ayah bahawa Yusuf telah dimakan serigala. Mereka masih lagi pergi ke perigi tersebut untuk memastikan bahawa adik mereka ni tidak dapat keluar dan dia diambil oleh orang lain, orang asing, supaya dibawa pergi jauh dan tidak lagi berada di hadapan mata kepala ayah. Inilah yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab tafsir menceritakan tentangnya. Baik, muslim-muslimat hati dan dikasihi sekalian, kemudian datang ayat yang ke-11 dan 12, iaitu firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian datang ayat ke-11 12 yang menceritakan tentang perbualan, dialog yang berlaku di antara mereka selepas mereka telah mengambil keputusan untuk melakukan konspirasi jahat itu kepada Nabi Yusuf AS. Jadi dalam ayat ke-11 12 nanti kita akan lihat bagaimana ada bacaan yang disebut sebagai ismam dan juga raum. Apakah maksud ismam, apakah maksud raum ataupun ikhtilas itu, kerana ia satu kaedah yang pelajari ilmu tajwid, ada kaitannya dengan qiraat. InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.